Alright. Ramai sungguh media yang hadir. Saya pertamanya ucap terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang datang untuk mengambil berita berhubung dengan mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional yang telah pun saya promosikan sebentar tadi, yang telah dihadiri oleh semua parti-parti komponen. Parti-parti komponen ialah Bersatu, PAS, Gerakan, SAPP dan STAR. Dan kita telah bincang pelbagai isu yang melibatkan pentadbiran kerajaan, perancangan Majlis Pemulihan Negara, pengurusan pandemik COVID-19, situasi ekonomi, rancangan Malaysia yang ke-12 dan isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan politik semasa. Majlis Tertinggi Perikatan Nasional telah mencapai keputusan secara konsensus mengenai pendirian Parti Perikatan Nasional berkenaan beberapa isu. Pertama ialah mesyuarat telah mencapai ketetapan mengenai pendirian parti untuk menyokong memorandum kesepahaman transformasi dan kestabilan politik yang telah dimeterai oleh Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan pada 13 September 2021. Parti Perikatan Nasional akan memainkan peranan untuk menyampaikan pandangan dan pendirian Perikatan Nasional dari semasa ke semasa mengenai pelaksanaan MOU transformasi dan kestabilan politik ini. Mesyuarat juga mengambil pendirian untuk saya bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, memberikan pandangan yang telah diputuskan sini berhubung dengan pelantikan jawatan Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Kerana sebelum ni ada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak tertentu yang menyatakan kemungkinan dalam sesi kehadapan akan ada keputusan untuk meminda perlembagaan bagi menambah bilangan timbalan speaker daripada 2 kepada 3 dan 1 daripada 3 itu datang daripada pembangkang. Jadi PN hari ini bermesyuarat dan kita mempunyai pendirian dan nanti kita akan sampaikan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita juga telah membincangkan pendekatan dan program yang akan dilaksanakan untuk menyantuni golongan muda selaras dengan pelaksanaan undi 18 dan bersiap sedia dengan penambahan pengundi-pengundi muda dan baru. Perikatan Nasional sentiasa menghormati dan komited untuk mendukung hak generasi muda untuk mengambil bahagian dalam proses pilihan raya dan amalan demokrasi di negara ini. Majlis Tertinggi juga telah membincangkan mengenai persiapan pilihan raya umum yang akan datang. Parti-parti komponen Perikatan Nasional telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan pembahagian kursi-kursi yang akan ditandingi di peringkat Parlimen dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri-Negeri dengan seberapa segera. Mesyuarat untuk itu akan bermula dalam tempoh seminggu yang akan datang. Majlis Tinggi juga telah menetapkan Majlis Pelancaran Rasmi Parti Perikatan Nasional Peringkat Kebangsaan. This is the launch of the Perikatan Nasional Party at the national level yang akan diadakan pada bulan November 2021 dan Perikatan Nasional Negeri Selangor akan menjadi tuan rumahnya. Akhir sekali diputuskan juga Tuan Haji Saiful Adli bin Muhammad Arshad dilantik sebagai Setiausaha Eksekutif Parti Perikatan Nasional berkuat kuasa 1 Oktober 2021. Itu sajalah keputusan yang saya nak umumkan di sini. Ya. Ada apa-apa pertanyaan? Tak ada. Pak Seri, dalam tentang pembahasan terusi, adakah ada apa bincangan dengan barisan itu?
Sementara ni kita Perikatan Nasional membuat keputusan kerana kita belum dapat pasti hala tuju UMNO ke hadapan dan belum ada satu pernyataan yang jelas dari pihak pimpinan UMNO ataupun BN sendiri supaya rundingan kursi itu dibuat antara kita parti-parti dalam Perikatan Nasional. So basically yang akan kita rundingi ialah kursi-kursi Parlimen dan Dewan Negeri yang kita akan agihkan antara parti-parti Bersatu, PAS, Gerakan dan untuk Sabah dan Sarawak termasuklah Parti STAR dan SAPP. So itu keputusan yang telah pun kita buat kerana kita jangka pilihan raya akan diadakan mungkin pada tahun hadapan. Tempoh masa tidak lama. Jadi kalau kita nak menunggu parti lain membuat satu keputusan dan pemberian, ini akan terganggu urusan-urusan persiapan pilihan raya yang nak diatur oleh Parti Perikatan Nasional. So irrespective what other party is trying to do or whatever they want to decide later, that is their own decision. But as far as we are concerned, we make our own decision to proceed by finalizing the distribution of seats among Perikatan Nasional sahaja. Ya. Tak ada lagi. Kalau tak ada apa-apa, okey. The allocation of seats, country, how many seats have you all discussed? How many seats that you all might be contesting? And who might be contesting where? Have you all discussed on that? Well, that is why I said we will start the negotiation very soon. As I said just now, it will be among the PN party because we haven't got any indication from Barisan Nasional or any other party for that matter. But of course we have understanding with the Sarawak party, DRS. Jadi apa yang kita akan buat ialah untuk semenanjung kita akan gonding antara 3 parti saja, iaitu Parti Bersatu, Parti PAS dan Parti Gerakan. Bagi semua kursi Parlimen dan juga kursi Dewan Undangan Negeri. Dan kalau untuk Sabah kita ada lagi 2 parti tambahan. Jadi kita akan bincang khusus untuk di Sabah apa kursi Parlimen dan Dewan Negeri yang Parlimen sajalah, pasal zon dia sudah ada pilihan raya siapa yang akan bertanding di mana kawasan. Jadi itu yang akan jadi panduan untuk Sarawak. Nanti kita akan bincang dengan pimpinan Parti Sarawak GRS bagaimana pengagihan kursi, sama ada satu keputusan apapun, ini akan kita bincang dengan mereka. Isu lain itu dari hasil administrasi keluarga kenyataan dalam Facebook berdasarkan laporan yang saya terima, pihak JPM juga mengesyorkan agar perolehan perabot dibuat memandangkan kebanyakan aset perabot di siri perdana dan didakwa milik pribadi mantan Perdana Menteri ke-6 telah dipindah keluar dikaitkan dengan siri perdana. Mungkin Tan Sri boleh jelaskan maksud Tan Sri dalam pernyataan ini? Ya, ini laporan yang saya terima daripada pihak JPM yang menyatakan bahawa selepas saja kediaman Seri Perdana itu dikosongkan oleh Perdana Menteri yang yang ke-7 dan saya yang ke-8, saya pun tak masuk ke sana. Maka untuk membolehkan kerja-kerja ke-6 ialah yang Perdana ke-6, untuk membolehkan kerja-kerja pengubahsuaian dan penambahbaikan diadakan, maka kita nak pastikanlah sama ada perabot itu mencukupi dan lain-lain lagi lah, itu detail saya tak payah jelaskan. Jadi ada perkara yang berbangkit ialah kerana antara perkara itu ialah ada perabot, chandeliers dan barangan-barangan yang ada di kediaman itu dikatakan dimiliki oleh Perdana Menteri yang ke-6. Jadi saya di waktu jadi Perdana Menteri, saya kata tak kisahlah kalau itu hak dia, pasal dia dakwa begitu, maka terserahlah pada pihak Jabatan Perdana Menteri untuk memberikan kebenaran untuk beliau mengangkat
atau pengeluaran barang-barang tersebut. Saya tidak menguruskan soal perkara itu kerana dia ada penjaga. Saya kurang pasti sama ada daftar inventory perabot-perabot dan sebagainya. Itu bukan bidang tugas dan tanggungjawab saya. Jadi untuk tujuan kita boleh mulakan kerja-kerja penambahbaikan dan sebagainya itu, maka itulah langkah yang telah pun diambil. Okey. Tasri, macam itu kan kebanyakan ini dia balik pasal 3 kan. Sebab kita sebagai mantan dan itu dia Tasri bagi nasihat kepada rakyat supaya kita dah selesa sangat. Walaupun dah kembali ke pasal 3 banyak kelonggaran. Apa dia? Tak apa jelas. Macam esok kan kebanyakan balik ke pasal 3 pasal keempat kan. Ya. So Tasri sebagai mantan menteri boleh bagi nasihat sikit kepada rakyat lah supaya dah terlalu selesa. Walaupun dah banyak kelonggaran. Ya, saya walaupun sudah mantan tetapi saya pengurusi Majlis Pemilihan Negara. Jadi saya ada kepentingan dari segi tanggungjawab dan tugas saya supaya dalam kita berasa amat sukacita dengan perkembangan proses vaksinasi yang kita dimaklumkan akan sampai ke 90% pada bulan hadapan dan pastinya akan 100% sebelum akhir tahun. Maka ini akan membolehkan pihak Majlis Keselamatan Negara yang kita juga sokong membuka dan banyak ruang-ruang sektor-sektor yang penting seperti sektor ekonomi. Saya percaya di peringkat sekarang ini hampir sebahagian besar sektor ekonomi sudah pun dibuka supaya mereka dapat menjalankan usaha mereka seperti biasa, mengeluarkan hasil produk yang boleh dijual dan dieksport ke luar negara dan menambah pendapatan kerajaan daripada sumber-sumber cukai. Demikian juga yang melibatkan sektor-sektor SME ataupun sektor informal, gig ekonomi, semua ni. Dan yang akhir sekali yang juga tidak kurang penting, pembukaan sektor pelancongan. Jadi ini membuktikan bahawa kita sudah boleh beralih daripada fasa-fasa 1, kedua, ketiga dan ada sebahagian sudah jadi ke fasa keempat. Tapi pastinya sebagaimana yang biasa dinasihatkan oleh Perdana Menteri dan saya juga ingin menasihatkan walaupun sudah berada dalam situasi yang bertambah baik, kita harus sentiasa berjaga-jaga. Iaitu bahawa walaupun kita dah diberikan kebebasan, kita masih terikat di peringkat sekarang ini dengan beberapa SOP. Tak seperti dulu. Dulu banyak SOP. Sampai orang pening kepala. Sekarang ini sudah pun dipermudahkan. Jadi ini akan memberikan sedikit nafas yang lega kepada rakyat Malaysia. Tapi kita juga biasa diperingatkan oleh Kementerian Kesihatan, Menteri dan Ketua Pengarah bahawa COVID ini akan berpindah daripada pandemik kepada endemik. Bermakna penyakit itu tidak akan hilang dalam masyarakat kita. Dan mungkin akan berlaku ulang dengan varian-varian baru yang dikata lebih ganas. Jadi you have always to be guarded. Biasa beringat-ingat supaya situasi negara kita tidak akan kembali kepada keadaan dahulu di mana kita terpaksa menguruskan COVID ni dengan keadaan yang begitu mencabar sekali. Jadi peringatan saya ialah sentiasa beringat dan berjaga-jaga, nasihat keluarga, nasihat beranak kita dan rakan-rakan sahabat kita supaya mereka patuh pada perkara itu. Tan Sri has Bersatu and UMNO been in talks overseas allocation. Have you all approached UMNO overseas? Over the seat allocation for No. 2015? No. Because as I said earlier, we are Perikatan Nasional. But we haven't got any indication at all that they want to discuss about seat allocation. Least at all about the way forward, whether they will be with us or not. I don't want to harp on this issue because people might interpret that I now talk more politics than business. Tapi the fact is kita tak ada lagi dapat apa-apa gambaran seolah mereka nak bekerjasama ataupun tidak. Saya susah nak kata. Walaupun realitinya dalam kerajaan we are together.
we are participating in the government. In fact, we are the majority in the present PN government. But the fact is, we have not got any indication from UMNO side whether they want to continue or they will have their own way forward. So as I said, it does not matter where they want to move. We as PN party make our own decision of what we feel is important for us to decide. Okay? All right, thank you.